kita kena trade, dia dikenali sebagai major pair. Dikenali sebagai apa? Major pair. Yang pertama major pair yang bukan major pair, major currency. Yang pertama ialah dinamakan sebagai USD. Nombor 2 apa lagi? Major. Euro kenapa? Pasal dia kesatuan euro besar, banyak negara-negara, 27 negara, termasuk Switzerland, walaupun dia ada mata wang sendiri, termasuk juga Austria, Jerman dan sebagainya. Nombor 3, CHF, Swiss franc. Simpan duit kat sana. Banyak orang, saya tulis kat atas ni lah balik banyak orang yang sebenarnya dah pindah duit dekat Switzerland, beli dalam bentuk gold, dan juga Singapura. Singapura tempat simpan gold terbesar dunia juga gold kat situ. Saya pun tak tahu kenapa, tapi itu yang saya tahu kan. Robert Kiyosaki semua pindahkan duit. You tahu tak, orang-orang kaya di Amerika semua keluar daripada Amerika sekarang. Pasal negara tu jadi totalitarian. Dulu dia kapitalis saja, lepas tu dia tukar pada Marxism. Sekarang ni dia pergi pada totalitarian. Kapitalis tu maksudnya lah nak ambil keuntungan lah dari segi jadi komoditi. Contohnya kapitalis negara kita apa? Telekom. Ada tak yang selain daripada Telekom? Tak ada Telekom ni kan? TNB. Tak ada siapa. Kau kena dia buat apa? Dia naikkan harga bil kau tu, kau mengamuk macam mana? Lantang kau lah. Fuck off. Bayar je lah. Contoh. Tak ada lah saya cakap bagah dia. Tak ada, maksudnya ialah kau tak ada buat apa bang? Saya tak nak pakai TNB lah. Saya nak pakai USB contoh. Tak boleh, tak ada elektrik. Tak, maksudnya lah ada benda, kena faham, kapitalis bukan kapitalis maksudnya dia dominate. Maksudnya lah dia keuntungan dia macam tu. Dan betul lah, dia protect lah. Bagus lah saham dia naik, rakyat dia naik. Saya bukan kata salah, tak, betul lah. Tapi poin utama saya lah, masalah negara mereka dia jadi totalitarian. Totalitarian macam ni, dia jadi macam Chinese. Apa tu di China. China buat apa? Kau buat hal dengan aku kau tak dengar katalah satu kampung buat hal, polis, saya tak cerita ni, bukan cerita saya, cerita ni daripada kawan saya, nama dia mana Mira, tapi saya panggil dia Stephen lah, nama dia penuh tak ingat. Saya nak tersebut Stephen Chow tadi. Stephen Chow bukan Stephen lain. Saya nak tanya dia Stephen apa. So Stephen ni dia kawan saya, duduk kat sana, dia Hongkian lah, tapi parent dia daripada mainland China. Dia kata yang menakutkan pasal apa tu China ni, dia bukan saja dia kan komunis, Marxism kan. Dia dah pergi kepada level totalitarian. Totalitarian tu maksudnya ialah level dia, kau buat hal kat kampung tu, ada hal kita tak puas hati dengan kerajaan, polis akan pergi masuk kampung tu, dah akan tutup lah. Dalam masa sebulan, sama ada penduduk tu berubah ataupun penduduk tu lenyap semua. Dia totalitarian. Kau tak dengar, kau hidup atau mati. Sama dengan masyarakat Islam kat sana lah. Dia pergi sana sab, bunuh, torture, ataupun kau follow, ataupun kau mati. Totalitarian. Jadi di US dia buat macam ni sekarang, totalitarian. Jadi geng-geng macam Robert Kiyosaki, senang je. You nak tahu maklumat macam saya, you buka YouTube, selain you pergi tengok contohnya lah benda-benda yang entertainment tu kan, you cuba tengok contohnya channel Rich Dad Poor Dad. Ada channel Robert Kiyosaki, Rich Dad. Saya hari dengar dia ada episod baru, dan dia bagi maklumat yang sangat bagus sebenarnya kan. Kitco, saya dengar benda ni macam tu kan, KITCO, Kitco tu dia dengar. Saya playlist saya ada pagi-pagi tadi, saya lari sekejap tadi, pagi tadi kan. Saya juga iaitu memang dengar, kalau YouTube saya ni, saya dengar. Kalau tengok, pasal saya perlukan maklumat benda-benda macam ni so wajib. So channel ni contoh saya Bloomberg, saya dengar si Value Tainment, ini benda-benda yang saya feed minda saya pagi-pagi. Saya tak tengok benda-benda lain, ada tapi jarang macam pagi ni 10 hours ago, Global Financial Crisis Begin in Our School, Robert Kiyosaki. Ni channel Rich Dad channel kan. Saya dengar ni dah dekat setahun lah Jadi pagi-pagi saya dengar pasang saya punya airport tu. Jadi saya akan lari, sebab channel 30 minit, saya lari 30 minit lah macam tu lah. Bukan lari sangat pun, jalan lah, tak adalah rajin sangat kan. Jadi saya buat tu, memang saya buat apa tu tiap-tiap hari. Jadi gunakan benda ni sebagai maklumat. Maksudnya ialah kena faham, nombor 1 maklumat apa? Pair USD. Nombor 2 ialah Euro, kita bincang lagi. Nombor 3 ialah CHF, Switzerland, terkenal dengan iaitu dia bukan gold juga, interest rate simpan kat situ murah, duit simpan kat situ murah, dan backup by gold lah. Nombor 4 ialah Jepun. Jepun terkenal sebagai apa?
Iyalah dia yen, tapi dia apa? Automobil. Kan zaman-zaman dulu kan Amerika ingat dia gempak, dia pergi bawa kapal terbang bom Pearl Harbor. Kan dia otomotif, dia power otomotif dia power. Okey, dan dia pun antara ekonomi hebat lah. Lagi apa lagi? Pound, GBP. Cuma GBP ada masalah sikit dengan sekarang pasal isu Brexit kan. Tapi dia stay strong dari segi berbanding USD sekarang ni. Okey, 5, 6. Lagi apa lagi? CAD. Canada terkenal sebagai apa? Minyak. Canada ni bapak sensitif dengan minyak. Minyak kuat dia kuat, minyak lemah dia lemah. Kan? Canada. Apa lagi? Tadi siapa sebut tadi? NZD, New Zealand. Dia terkenal sebagai apa? Ladang, lembu. Faham tak? Minum susu jadi apa? Jadi handsome? Oh, okey. Alright. Tak pernah dengar lagi tu. Okey, kena minum susu banyak-banyak. Okey, so NZD terkenal dengan iaitu tenusu. Faham tak? Dia adalah tempat tenusu. Lembu dia lagi banyak pada orang. Dan kambing dia. 8. Apa? AUD. AUD ni terkenal sebagai ialah pengeluar jongkong emas pertama dalam dunia. Dulu-dululah. Dia pengeluar dia emas yang belum siap ni dipanggil bullion belum dipetakkan lah. Bila dah petak dipanggil jongkong emas ataupun dipanggil emas yang kita pakai. So AUD. Okey, ini kedua ni dia adalah aset risiko. Risiko tu maksudnya kalau ekonomi bagus orang suka beli benda ni. Dia aset risiko, risk asset. Kau mungkin kata bekerja dah coach mencarut ni risk asset aku tak pernah dengar. Dia maksudnya lah kalau ekonomi bagus orang suka bet dekat dia. Orang suka beli AUD. Dengan juga NZD. Saya pun tak tahu kenapa tapi somehow dia buat macam ni. Okey, lepas tu apa lagi? Ada lagi dah tertinggal. Kenapa ekonomi terbesar dua dunia iaitu China tidak dimasukkan dalam major pair, major currency? Agak-agak kenapa? Saya tak ada jawapan sebenarnya. Saya tanya you agak-agak kenapa? Yuan sebenarnya power tau. Yuan tertinggi sekarang ni, tengah orang teruk. Yuan ni dia akan bagi impact kepada euro. Yuan ni kenapa dia bagi impact pada euro China? Sebab euro adalah pembekal utama untuk China punya barang-barang. Dia beli dengan Eropah. Jadi kalau ekonomi China kuat, Eropah akan kaya pasal dia import banyak barang. Okey? Yang dia import dengan US dua je. Satu ialah soya bean, nombor dua ialah kinzir. Untuk dia orang punya Christmas yang terdekat ni, dia orang order berapa ton kinzir daripada US. Tapi di Eropah nak beli barang-barang machinery. Kan? Jadi lebih besar. So maksudnya yuan bagus, China bagus, Eropah menguat. Pada pandangan saya, China akan terus kuat lah. Dengan totalitarian dia, dan dia bijak tau China ni. Satu masalah saya, dia memang gangster tapi dia bijak, plus bijak. So dia ada solid untuk pergi jauh tu. Kan, jadi sekarang ni you boleh nampak ini kaitan dia. So mungkin you tak berapa faham mereka awal, tapi saya nak cerita kaitan dia. Okay, so AUD ni, dan juga yang satu lagi lah, iaitu yang dinamakan sebagai, yang you kena faham, aset selamat. Oh, kebetulan kita tulis serentak kat sini. Ini semua adalah aset selamat. Aset selamat tu maksudnya ekonomi teruk, orang akan simpan dalam ni. Sekarang ni kecuali US orang dah takut pasal dia adalah printing money. So apa yang berlaku ialah orang akan simpan duit. Maksudnya ekonomi teruk, euro orang akan beli, USD teruk, USD naik terus. Euro USD JPY akan terus terjun. Contoh. Minyak akan bagus, USD CAD akan terus terjun. Kalau terjun pasti downtrend lah. Senang je cerita dia. Kalau siapa kuat dekat ujung tu, dia akan turun. Contoh USD CAD. CAD ni minyak kan. Kalau minyak kuat, pair ni price ni akan turun. Macam tu. Kalau USD lemah ni kuat, lagilah menurun, trending. Okay, so ini adalah aset selamat, dan juga ini adalah aset risiko.
Aset risiko ni biasanya orang nak ambil risiko dia akan beli banyak-banyak. Dan AUD ni juga adalah pengeluaran emas, kena ingat. Emas kuat pun dia kuat juga. Jadi tu antara kaitan dia. Ini sebenarnya silibus sekejap lagi, tapi saya dah campur sikit. Tapi somehow point dia you boleh nampak. Okay, patah balik pada skrin.